Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pelajaran kita yang terakhir di dalam kitab kita Penawar Bagi Hati. Penawar yang terakhir untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, bilangan siri malam ni adalah siri yang ke-30. Maknanya kita telah baca kitab ni selama 30 minggu. Alhamdulillah. Bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Jadi bab ini menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang 10 perkara yang mesti, yang wajib kita kena lakukan untuk kita hiaskan hati kita dengan 10 perkara ini. Ini kena buat. Bab yang ke-10 ini, yang terakhir ini, zikru al-maut, tadakkuril maut, mengingati mati. Ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji, lagi dituntut oleh syarak. Ingatlah, ingat akan mati ini kelakuan yang dipuji dan dituntut, amalan yang baik dan menjadi tuntutan syariat ke atas kita, dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadah dan sebab bagi mengurangkan tekanan dunia dan angan-angan. Jadi siapa dia banyak ingat ke mati, kuranglah sikit tamak dia kepada dunia. Siapa dia lupa ke mati, dia akan kejar dunia siang dan malam, pagi dan petang. Tak kira siang, malam apa jadi, pagi pun jadi. Sebab itulah kita tengok hari ni orang buka kedai berjual 24 jam pun ada. Apa hijau 24 jam? Tak ada manusia tidur. Tak tidur. Ada hak makan, ada hak berjalan. Itu dipanggil. Dalam banyak-banyak bab yang kita baca, bab tazkiyatun nafsi ini, bab nak melembutkan hati, bab nak suruh kita takut ke Allah. Banyak bab-bab ini berkait rapat dengan bab ingat akan mati. Bila ingat akan mati ni, seolah-olah kita tarik handbrake. Kerak. Tarik handbrake sebab apa? Tak boleh nak gerak dah. Nak kejar dunia yang lebih-lebih. Aku nak mati. Nak buat maksiat, aku nak mati. Nak buat zalim kepada orang, aku nak mati. Jadi semua duduk di ingat pada mati. Bila terlupa hak ni satu, seolah-olah dia terlepas. Orang panggil terlepas tali ikatan. Melompat tak tahu ke mana. Ini bahayanya. Jadi bila orang tu ingat ke mati, dia akan kuranglah tamak dia, haloba dia kepada dunia, dan memperbanyakkan dia akan ibadah. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru zikra hazimil lazzat. Hazimi itu zaici hazim. Fa innahu la yakunu fi katsir illa qallalahu. Mengingat kepada mati ni, kalau orang tu banyak sangat, terjemah lepas ni, wala fi qalilin illa ajzalahu. Artinya banyakkan oleh kamu menyebut, mengingati akan perkara yang memutuskan segala keseronokan dan kesedapan. Kita sebut benda yang boleh mematikan, melemahkan, menghilangkan semangat nak bersedap-sedap, menghilangkan perkara yang menghilangkan segala keseronokan. Apa dia? Iaitu mati. Mati ni bila kita mati, tak adalah seronok atas dunia ni. Dia seronok di alam lain lah pula. Alam barzakh tu lebih seronok lagi, lebih alam akhirat nanti. Kerana bahawasanya mati itu tiada diingat akan dia, tiada disebutkan, maknanya tidak diingatkan akan mati itu pada ketika banyak angan-angan nak buat projek tu, projek ni, sana sini, dan banyak ingat pada dunia, melainkan mensedikitkan akan dia. Dia akan mengurangkan semangat nak cari dunia dan semangat angan-angan yang terlalu tinggi itu. Kita kena, dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadah, melainkan memperbanyakkan ia akan dia. Tutup kurungan setakat akan dia tu.
Bila orang ni banyak ibadat, teringat kepada mati, dia kurang ibadat, dia akan semangat nak buat ibadat. Itu dia panggil kelebihan dia. Tapi kalau dia tengah tamak nak buat dunia, dia teringat ke mati, turun sikit dia punya darjat, meta ketamakan dia tu. Tengok nombor 1 di bawah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi. Diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Umar. Sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif, lemah ni. Lemah, sanad hadis ni lemah. Tapi kita jangan kata mengingat ke mati ni tak sahih, ada riwayat lain. Ada riwayat lain di bawah nanti, riwayat itu sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun selalu pergi ke kubur dan menganjurkan supaya kita ziarah kubur, kerana ziarah kubur ini mengingatkan kepada akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hazimil lazzat al-maut. Artinya, banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan. Kamu kenalah banyak sebut perkara yang boleh memotong rasa keseronokan atas dunia, menghilangkan semua kesedapan. Apa dia? Iaitulah mati. Jadi Nabi kita suruh kita banyak ingat ke mati. Orang yang banyak lupa ke mati, inilah orang yang mengejar keduniaan, terlupa dia kepada akhirat. Tengok nombor 2 di bawah. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Dirawat oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lain lagi imam. Kata ulama, hadis ini sahih. Hadis aksiru min zikri hazimil lazzat ini sahihun. Dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya? Ayyul mu'minina akyas. Ini soalan dia. Qala aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Artinya, orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang sangat cerdik, yang pintar tu siapa? Akyas. Orang mukmin yang cerdik, yang bijak, yang pintar siapa? Ini soalan dia. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum lil mauti zikra. Iaitulah orang yang lebih banyak mereka itu menyebut akan mati. Orang cerdik, orang yang banyak ingat pada mati. Kita pilihlah, kita nak jadi kumpulan mana? Kumpulan cerdik, ingat ke mati. Dan orang yang lebih elok mereka itu bersedia bagi barang yang kemudiannya. Orang yang cantik membuat persiapan untuk hari kemudian. Kalau orang tanya apa ni? Kenapa suka pergi masjid? Nak banyakkan ibadat. Kenapa suka berpuasa? Nak jaga daripada api neraka. Kenapa suka sedekah? Jadi kita semua benda ni, kita buat persiapan untuk apa? Untuk nak pergi ke akhirat. Kalau boleh lah, kita dah bincang dulu dalam sesi yang lepas. Kalau boleh kita terus tiap-tiap malam muhasabah, kaji, tilik diri, apa yang aku buat hari ni, kebajikan ke sebaliknya. Kalau kebajikan, falyahmadillah. Kalau maksiat kita dah buat hari ni banyak, falyatub ilallah, taubat pada Allah SWT. Jangan tunggu, jangan tangguh. Setakat mana dia nak? Ni orang cerdik ni setakat mana? Setakat kalaulah andaian malakul maut mari malam ni.
Assalamu alayka. Dia tanya kita. Kita jawab waalaikumsalam. Dalam senarai saya ni, tuan sudah sampai dah masa untuk dia berangkat. Berani ke tak berani? Kita kata, perselakan. Kau semua akak tangan 12. Tunggu dulu sekejap. Anak kecil lagi. Hutang tak bayar lagi. Banyak lagi. Puasa tak qada lagi. Zakat pun tak. Sudah. Mula tu. Kita akan cari juta alasan untuk tidak mati. Betul tak? Tapi yang kita naknya orang cerdik ni, Al-Atyas ni siapa? Orang yang paling cerdik ini, orang yang cantik persiapannya untuk mati. Manakala malaikat maut mari hari ni, dia kata, tuan dijemput pada malam ni, ahlan wa sahlan, dipersilakan. Kerana kita nak kata macam mana? Tangan 20 hakat kaki lagi berkali. Tunggu je tuan malaikat tunggu nanti. Tak selesai banyak lagi ni. Guna peguam lagi minta tolong. Panggil ustaz tu, ustaz ni tolonglah ustaz doa. Saya tak saya mati lagi. Ini orang cerdik. Tanda. Dan yang lebih elok mereka itu bersedia bagi barang yang kemudiannya, maknanya buat persiapan untuk mati. Mereka itulah, sekalian mereka itulah orang yang pintar. Selepas pintar itu, yang cerdik tutup kurungan. Hadis ini tulis nombor 1 di bawah. Rawahu Ibnu Majah Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sanadnya hasan. Sanad hadis ini hasan. Hasan ni maknanya hadis yang cantik. Selepas tarah dia Bukhari, selepas daripada sahih, darjah dia hasan. Ini hasan. Mari lagi hadis lain pula. Ini hadis ni banyak sekali. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-kayyisu man dana nafsahu wa aqila lima ba'dal maut. Tulis baiki di sini dalam riwayat hadis wa amila, bukan wa aqila dah. Wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya, bermula mereka yang berakal itu, iaitulah orang yang menghisap ia akan dirinya. Menghitung dirinya sendiri. Membuat kira-kira dirinya dan beramal ia. Tengok, makna dia betul. Wa'amila. Bukan wa'aqila tu. Wa'amila lima ba'dal maut. Dan beramal ia untuk kehidupan selepas daripada mati. Tutup setakat. Mati, tamat terjemahan hadis. Hadis Al-Kayyisu ni, tengok nombor 2 di bawah. Rawahu Al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah wal Hakim an Shaddad ibn Aus. Dalam Al-Jami' As-Saghir, hadis ni dhaif. Mana hadis dhaif, lemah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata apa? Kafa bil mauti wa'iza. Diriwayatkan kafa bil mauti wa'izan. Artinya memadai dengan mati itu memberi pengajaran kepada seorang. Cukuplah dengan mati itu menjadi pengajaran kepada kita. Kita nak tunggu apa lagi? Nak cari bukti apa lagi? Manakah yang lebih besar? Peringatan yang lebih besar daripada mati. Sebab mati ni tak habis cerita. Kita duk tengok orang mati, kita duk solat kawan-kawan kita mati, kita ziarah orang mati, kita tengok kita sendiri pun kadang-kadang menghadapi kematian keluarga-keluarga kita. Jadi itu mati ni sudah ada. Sebab tu dia kata di sini, memadailah mati itu menjadi pengajaran bagi orang yang tamak pada dunia, menangguh-nangguhkan taubat dan sebagainya. Tuan-tuan tak usah kata apa. Bermula hari ini hingga seminggu, anak bagi masa. Kalau pergi di kedai kopi, belik surat khabar. Tengok berapa orang mati hari ini dan tanda umur dia berapa. Biasanya hak mati lalu surat khabar ni mati umur muda.
Sama ada terbalik kereta, motosikal, jatuh dalam pagi, itu ya, mati lagi. Orang tua-tua, kalau keluar dari khabar orang tua tu, dia panggil mati politik. Tidak mati politik. Bila orang mati, panggil lalu sak khabar. Sini hari ya, kita tengok muka, jenguk, ambil gambar. Kita cukup tidak setuju mempermain-mainkan mayat orang itu tujuan politik. Tak. Ada setengah waktu okey ke, berapa orang politik lah, kita kata senang lah. Orang-orang nak cari pengaruh ni. Kerja dia, nak pergi ziarah orang mati, mesti bawa wartawan. Apa benda? Pergi ziarah orang mati, doa untuk dia. Allah marfa' darajatuhu fil mahdiyin wa khlufuhu fi aqibihi fil ghabirin wa fil lana wa lahu ya karim. Buka tengok tiung nangis dia kalau dia orang saleh. Ni dak buka muka suruh wartawan ambil gambar masuk sahabat. Nak rakyat kita ni kuat jaga rakyat. Apa cerita main dengan mayat-mayat ni? Tolonglah nasihat kepada kawan-kawan kita, pembesar-pembesar tu yang suka main mayat ni, tak payah. Cukup. Pergi ziarah orang mati, ikhlas, doa kepada dia. Tak payah main sak khabar. Ni maksud khabar. Jadi kematian bukan menjadi peringatan kepada kita, tak menjadi permainan orang-orang politik. Kita tegur secara ikhlas, nak beritahu. Kesian ke mayat tu tunjuk gambar lah macam-macam. Cukuplah. Kematian itu satu kematian yang menimpa seorang hamba Allah yang dia dengan Allah Ta'ala, dia akan berjumpa dengan Allah. Kalau dia baik, alhamdulillah. Dia tak baik, dia akan menanggung apa yang dia buat atas dunia. Tak usah berlakon dalam sakabah. Bukan lakon, dia mati. Nah, tidak banyak dalam sakabah ni. Kerja dia buat wartawan. Jangan duk main jangan jadikan orang mati itu sebagai bahan kempen. Jangan. Kita mengepek benda lain. Apa yang kita buat kebaikan, orang tahu. Rakyat boleh kenal. Jangan tak usah main. Kafa bil mauti wa'izan ini, tengok nombor 3 di bawah, nata kaki dia. Rawahu Tabarani wal Baihaqi, dalam kitabnya Syu'abil Iman, daripada Ammar bin Yasir. Dalam hadis ini daripada Ammar bin Yasir. Dia kata apa ini? Bisanadin dhaif. Kata Al-Iraqi. Al-Iraqi kata, di riwayat hadis ini daripada Ammar bin Yasir. Daripada Ammar bin Yasir. Wa huwa masyhur min qawli Al-Fudail ibn Iyad rawahu Al-Baihaqi fi Zuhdi. Kata di Al-Hafiz Al-Iraqi, seorang ulama hebat dalam bidang hadis, ketika mentakhrijkan hadis Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahmatullahi taala alal jami', dia kata apa? Kafa bil mauti wa'izan ini bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kata-kata yang masyhur daripada Al-Fudail ibn Iyad. Seorang Al-Fudail ibn Iyad ini seorang tokoh yang hebat dalam dunia pendidikan tarbiyah Islamiah ini, tazkiyatun nafsi ini, orang hebat. Fudail kata kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Cukup pada kita. Bukan kematian itu menjadi bahan khabar, jangan. Rawahul Baihaqi fi Zuhdi. Dalam takhrij Al-Jami' As-Saghir, hadis Ammar ini katanya dhaifun jiddan. Jadi kita cukuplah kita kata di sini, kata-kata Fudail ibn Iyad, seorang ulama mengatakan kafa bil mauti wa'izan. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi pengajaran pada kita. Jadi kerana hadis ni dhaifun jiddan, kita tak boleh nisbahkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. Mana tak huru-haranya? Dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar. Mati itu sendiri huru-hara, menyebutnya, mengingati mati itu manfaatnya besar. Kerana bahawasanya meliarkan ia daripada dunia, menjauhkan kita daripada mengejar dunia, dan merindukan ia kepada akhirat, membuatkan seorang itu rindu nak pergi ke akhirat, dan bermula sebab bagi lalai daripada mati. Tanda sini sebab manusia menjadi lalai daripada mengingati mati itu. Kenapa? Tanda yang pertama, panjang angan-angan. Allahu Akbar. Kita hari ni kalau tanya seorang-seorang nak bagi projek, walaupun berjalan dah kaki 3 dah,
Tidak ramai orang berjalan kaki 3 sekarang ni. Bawa tukak 1, kaki 2, tukak so. Jadi 3 dah jalan kaki. Berjalan kaki 3 dah. Tapi kalau tanya projek, nak lagi? Allah, nak buka projek baru pula ni. Nak ambil tanah hutan. Ya dia berjalan ngongek-ngongek dah. Ni. Panjang angan-angan. Ini menyebabkan manusia lalai, lupa daripada mati. Yang kedua, kasih akan dunia. Yang ketiga, jahil. Habis cerita. Tutup fail. Yang pertama, panjang angan-angan. Yang kedua, kasih akan dunia. Yang ketiga, sebab jahil. Kadang-kadang dia beripus semua 3 ni. Jahil, angan-angannya panjang, nak tamak pada dunia. Habis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Artinya, jadi olehmu dalam dunia ini seolah-olah engkau seorang dagang yang lalu di jalan. Kata di Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Tengok Nabi kita ni rapat dia dengan sahabat. Nabi kita berjalan, dia pegang atas bahu Abdullah bin Umar. Pegang atas bahu. Nabi tak tangan atas bahu, faqala, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hei Abdullah bin Umar, jadilah oleh kamu dalam dunia ini seolah-olah engkau ni pengembara. Dagang tu maksudnya pengembara, seorang orang yang berjalan, yang lalu di jalanan. Au 'abiru sabil, ataupun orang lalu je. Tuan-tuan perasan ke tidak? Apa yang Nabi nak kata dalam hadis ni? Hadis ni tengok nombor 4 di bawah, hadis rawahul Bukhari. Hadis sahih. Nabi nak suruh kita kata, bila kita ni pengembara, orang mengembara ni bawa semua ke bagai dia. Pikul semua almari. Pikul semua besar basuh. Pikul semua dapur gas je. Dia akan buat masuk dalam beg dia sekadar berapa hari dia nak pergi. Nak pergi sebulan, pakaian untuk sebulan. Bekal-bekal makanan sikit. Itu dia panggil gharib, pengembara. Kita bila berjalan lagi ke akhirat, atas dunia ni cukup makan, cukup lah. Sekadar nak makan, nak minum, itu pergi. Lebih pada tu susah. Duk pikul kebagai. Kemudian anda situ hadis Bukhari. Dalam hadis yang sama, berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bila dia baca hadis ni, Ibnu Umar sambung syarah sikit. Kata Ibnu Umar, iza asbahta fala tantaziril masa. Apabila engkau masuk pada waktu petang, pada waktu pagi, iza asbahta, maka jangan engkau tunggu petang. Wa iza amsaita fala tantaziris sabah. Dan apabila engkau berada pada waktu petang, maka jangan engkau tunggu pagi. Ini mengikut dapat riwayat dalam Bukhari. Maknanya kalau kita duduk petang hari ni, jangan tunggu esok nak taubat. Itu maksudnya. Buat sekarang. Kalau waktu pagi esok, jangan tunggu petang. Terus buat. Itu nasihat dia. Dan ambil olehmu daripada masa sihat engkau, daripada engkau sakit. Wa khuz min sihatika limaradika. Ambil amalan yang banyak waktu kita sihat. Bila sakit nanti, tak boleh nak buat amalan dah. Tunggu pencen dia. Dan beramalah pada masa engkau hidup sebelum engkau mati. Tutup hadis setakat mati itu. Itu kata-kata Ibn Umar ketika menghuraikan hadis kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi kita nak cerita Ibn Umar hadis ni, dia pegang atas bahu sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu taala an Abdullah wa an abihi Umar radhiyallahu taala al jami'. Tengok. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan bahawasanya, ini tanda kat sini sebab-sebab yang tadi 3 sebab yang menyebab manusia tu lalai. 3 sebab. Hak ni pula sebab membantu kita nak ingat mati. Berapa sebab ada. Dan bahawasanya setengah daripada yang menolong, perkara-perkara yang membantu kita untuk mengingati mati, tanda betul-betul.
Buat sekarang, jangan tunggu esok. Sebagaimana kata Ibn Umar. Yang pertama, ziarah kubur. Banyak pergi ziarah kubur. Jangan tunggu hari raya. Ini manusia hari ini tidak. Nak tunggu hari raya baru ziarah kubur. Allahu Akbar. Hari raya pula pergi ramai-ramai. Lelaki perempuan yang berjanguk entah apa. Jadi pesta atas kubur itu. Bukan ingat mati. Tujuan nak pergi ziarah kubur ni untuk apa? Untuk mengingatkan kita ke akhirat. Itu tujuan dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubur, zuru al-qubur, fa innaha tuzakkirul maut, fa innaha tuzakkiru al-maut." Artinya, ziarah oleh kamu akan kubur. Kenapa? Kerana bahawasanya ziarah kubur itu memperingatkan dia akan mati. Bila kita pergi ziarah kubur, kita akan ingat mati. Tapi kalau pergi dengan perhiasannya, dengan pakaian jangok-jangok, laki-laki perempuan mari duduk sini, bukan ingat mati, dia ambil gambar atas kubur. Jadi pesta ria pula. Setengah-setengah kubur tu orang berjual pula. Pasal pagi raya, berjual lagi. Pasal orang beri ramah kubur. Lah, kita pergi ziarah kubur untuk mati. Untuk ingat ke mati. Tengok hadis nombor 1 nota kaki, rawahu Muslim. Hadis ini panjang. Imam Muslim riwayat daripada Abu Hurairah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur mak dia. Mak dia mati tengah jalan Madinah, nama Abwa, tengah jalan Madinah. Mengikut orang tua-tua yang dulu, waktu perjalanan sebelum ada lebuh raya sekarang ni, memang orang dulu lalu ikut badar, ikut Abwa nak pergi ke Mekah Madinah. Allah irham ayahanda kita ni, dia tahu dia jalan situ. Nabi kita bila ziarah kubur mak dia sallallahu alaihi wasallam, fabaka, Nabi kita menangis. Allahu Akbar. Dia menangis bila tengok kubur mak dia. Wa abka man haulahu, sahabat-sahabat yang ada bersama semua menangis dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istazantu rabbi fi an astaghfira laha. Aku minta izin dengan Allah nak istighfar pada mak aku ni, nak minta ampun kepada dia. Falam yu'zan li, Allah Taala tidak izin. Sebab mak dia mati sebelum Nabi kita jadi nabi lagi. Mana dia tak sempat masuk Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita minta izin nak istighfar, Tuhan larang. Wasta'zantuhu an fi an azura qabraha fa uzinali. Tak apalah ya Rabbi, tak boleh minta izin pun tak apa, tak boleh minta ampun, aku nak pergi ziarah kubur dia, maka Allah Taala izin pada aku. Barulah sampai kepada hadis kita ni. Nabi kata fazurul qubur fa innaha tuzakkirul maut. Hadis kita ni panjang dia ambil sekerat. Ziarah kamu akan kubur, kerana bahawasanya ziarah kubur itu memperingatkan kamu akan mati. Nombor 1 di bawah hadis Muslim. Memang tepat dia tu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lain, yang seterusnya pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Artinya adalah aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur. Di awal Islam dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar sahabat ziarah kubur. Kenapa? Kerana dia bimbang, takut amalan jahiliah ziarah kubur itu berlaku. Pergi kat kubur duduk menangis, duduk bertempik, duduk meraung, meratap, mak aku, ayah ada. Orang jahiliah macam tu. Kemudian bila Islam sudah lama, kemah molek dah iman, Nabi kata ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Sekarang aku benar kamu ziarah kubur, kerana ziarah kubur itu memperingatkan kamu akan mati. Itu lafaz yang pertama daripada Ibnu Abbas, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Ibnu Majah daripada Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Adapun sanad yang kita baca ni, maka ziarah oleh kamu akan kubur pada masa yang akan datang.
Kerana ziarah kubur itu menyebabkan ia akan zahid pada dunia, tak mau tamak pada dunia, dan memperingatkan ia akan akhirat. Tutup kurungan kat situ. Tengok nombor 2 di bawah, hadis rawah Ibnu Majah wal Hakim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Tapi hadis yang pertama yang kita baca tadi, zurul qubur fa innaha tuzakkirul akhirah, hadis itu sahih. Yang pentingnya hadis ini asalnya duduk dalam sahih, cuma berbeza riwayat dan jalur-jalur riwayat itu yang menyebabkan ada setengahnya lemah. Baik, itu yang pertama. Sebab yang pertama mengingatkan kita akan mati, apa dia? Ziarah kubur. Sebab yang kedua, dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan. Kita ringkaskan angan-angan, jangan panjangkan dia itu kelakuan yang dipuji, kerana adalah ia sebab bagi bersedia untuk hari kemudian daripada mati. Bila angan-angan kita pendek, kita tak banyaklah kerja dunia dan kita boleh ibadat banyak. Dan bahawasanya manusia itu bersalah-salahan, mereka itu berbeza, mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya. Ada orang ni panjang sangat angan-angan dia, sampai tak tertulis. Ada orang itu angan-angannya tak banyak, pendek. Setengah mereka itu dan panjangnya, setengah mereka itu mencita-cita ia akan panjang umurnya 1000 tahun. Allahu Akbar. Ada orang ini nak hidup 1000 tahun. Kerana firman Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Artinya mencita-cita seorang daripada mereka itu bahawa dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Tutup kurungan, tamat terjemahan ayat. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 96. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, qalbu asy-syaikhi syabun ala hubbis nataini. Syabun ala hubbis nataini tulil hayah wal mal. Artinya bermula hati orang tua itu muda. Allahu Akbar. Dengar ni, orang-orang lama-lama ni, tak boleh panggil orang tua zaman sekarang ni, kena panggil orang lama, warga emas. Rombongan warga emas dengan warga Perak ni, dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, hadis riwayat Muslim ni, sahih. Nabi kata apa? Hati manusia yang tua itu muda di sini. Muda dia tu sempena kasihnya akan 2 perkara. Syabun ala hubbis natain. Muda sayang pada 2 benda. Apa dia? Seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Akan 2 perkara. Hati orang tua muda atas kasih akan 2 perkara. Yang pertama, tulul hayah, tulul aish, panjang lama hidup. Yang kedua, sayang hubbul mal, sayang kepada harta. Betul ke tidak? Tutup kurungan sekat tu, sekat harta tu. Sayang lama hidup, dan keduanya sayang kepada harta. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Dikendaki dengan muda di sini, mana hati orang tua ni muda. Apa maksud dia? Sempurna kasihnya akan keduanya. Sayang sungguh dia walaupun dia sudah tua. Yang mencita-cita sempurna seperti kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Allah, zaman muda bukan sayang, tua pun sayang juga. Itu dia. Dan setengah mereka itu mereka yang mencita-cita akan setahun, nak hidup setahun lagi dah. Dan setengah mereka itu mencita-cita 6 bulan. Dan setengah mereka itu mereka yang mencita-cita sehari semalam. Tunggu 1 hari 1 malam lagi aku nak bertaubat. Diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, berkata ia. Ini kata-kata daripada Muaz bin Jabal. Muaz kata apa?
Tiada melangkah akan satu langkah, melainkan menyangka oleh aku akan bahawasanya tiada aku perikutkan akan dia akan langkah yang lain. Ini bahasa payah sikit. Maknanya bila aku langkah satu langkah, aku duk rasa tak terlangkah dah langkah yang kedua tu. Mana mati dah saya. Itu Muaz kata. Aku rasa macam tu. Kita ni tidak rasa dah lagi, sempat lagi. Patut kita rasa, tak sempat dah esok, kena taubat hari ni. Kalau nak derma duit banyak tu, jangan tunggu esok, hari ni terus. Gitu. Itu setakat tu. Dan hadis ni kata-kata Muaz ini diriwayat oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Dan bahawasanya faedah bagi pendek angan-angan itu, ini. Faedah yang kedua ni nak mengingatkan kita ke akhirat, menghilangkan cinta pada dunia ni apa dia? Faedah pendek angan-angan itu bersegera pada mengerjakan amal ibadah. Bila tak ada angan-angan, kita ibadat kuat. Dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk. Tuan-tuan ingat baik-baik. Kita dapat petunjuk ke tidak ni? Kita yang duk cakap, yang duk dengar ni. Bahawa tiada lalai ia daripada mati. La ilaha illallah. Orang yang dapat petunjuk Allah, orang ni tak lalai daripada mati. Ingat ke mati sentiasa. Lebih-lebih lagi duduk kat kubur tu. Tu dia. Kena duduk kat kubur lama-lama sikit. Maka bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Bila kita tahu kita nak mati, kita taubat dan kita buat amal yang baik. Maka jika hidup ia sampai petang, kalau hidup lagi sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala atas taatnya, dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya Allah. Jadi satu hari ini kita cuba buat kebaikan. Kalau tak mati lagi, Alhamdulillah ya Rabbi, engkau panjang umur. Aku tak buat maksiat hari ni. Esok kita buat lagi kebajikan yang banyak. Tak mati lagi, sambung lagi. Itu je. Kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga ke pagi. Maka syukur ia atas taatnya pada malam itu. Dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang saleh. Ana dah ajar banyak dalam kitab zikir kita ni supaya kita yang sudah lama, yang sudah tua ni tak larat dah nak bekerja. Kerja kitanya bertasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata sendiri senyap-senyap, perlahan-perlahan. Jangan diikut trend hari ni. Trend kawan-kawan kita, juru-juru nasyid ni. Kalau nak zikir, zikir munajat selalu. Dengan lagu-lagunya, dengan kuat-kuatnya. Setengah imam masjid ni tak pandai nak berlagu, terpaksa kena import ustaz-ustaz yang pandai berlagu buat mari. Tu dia. Mahal bayaran tu. Satu malam berlagu untuk munajat ni sampai banyak dah. Kita tak payah sebutlah harga-harga tu. Jadi anak tak pandai berlagu. Kalau orang panggil kita tazkirah boleh, tapi nak suruh berlagu munajat tak pandai kita. Tak pandai lagu. Sebab yang kita tahu je, munajat ni Nabi kita suruh seorang-seorang mengingati Allah SWT, fafadat ainahu, mengalir air mata dia pada waktu malam. Ini orang yang diampunkan dosanya, termasuk dalam 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada teduh pada hari kiamat. Ini yang Nabi kita ajar. Allahu Akbar. Dan tiada mudah yang demikian itu. Demikianlah pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan tiada mudah untuk melakukan yang demikian itu, melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai esok. Kalau kita rasa kita nak mati malam ni, barulah kita semangat buat. Tapi kalau kita letak depan mata kita, ayah aku mati umur 90, aku baru 60, hidup sedap. Sebab confident, ayah kita ada 30 tahun lagi depan kita. Tak confident kan? Confident, terlalu yakin. Maka mati itu tuah baginya, dan hidup itu bertambah kebajikannya. Orang yang beriman, orang yang wara', orang yang beramal saleh, maka kalau dia mati, bertuah dia. Tak ada maksiat dah lepas mati. Kalau dia hidup, Alhamdulillah, dia boleh tambah lagi amal yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dengan kepujian Allah, mana Alhamdulillah, telah selesai saya menulis kitab Penawar Bagi Hati ini pada 7 hari bulan Rajab tahun 1378 Hijrah.
penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Ya, ini kata Syekh, dia selesai tulis kitab ni pada tahun bulan Rajab pada tahun 1378. Kata Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi, alhamdulillah, sekali lagi segala puji bagi Allah kerana kita dapat selesai daripada baca dan mensyarahkan kitab Penawar Bagi Hati ini juga pada 27 hari bulan Rajab tahun 1432 bersamaan dengan 29 hari bulan Jun tahun 2011. Alhamdulillah. Jarak di antara kita baca kitab ni, khatam baca kitab ni, dengan tamat Tuan Syekh kita tulis kitab 1432 tolak 1378, iaitulah 54 tahun. 54 tahun dulu dia tulis. Hari ni kita khatam di masjid kita, Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian ini. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mana-mana syarah yang kita baca ini, kalau ada silap dan salah, diharap maklumkan, tegur. Jangan duduk sebar di merata tempat bahawa orang ni silap, orang ni silap. Itu bukan cara. Kalau kita salah, ana salah cakap, salah apa kata dalam kitab ni, sepatutnya orang yang tahu, sedar di kita salah tu, dia telefon pada kita, maklumkan bahawa ya akhi, anta salah sini tepat, anta kata hadis ni dhaif, ada sanadnya yang lebih kuat. Jadi kita tolong menolong, bantu membantu. Kita tak mahu bila kita salah bawa rakaman kita ni masuk dalam sana sini, dalam YouTube, dalam Facebook, dalam mana, duk cerca situ. Inilah tokoh seorang manusia yang takabur, seorang manusia yang mengaku dia pandai, mengaku dia alim, baca kitab ni pun salah. Itu bukan cara. Mana ada manusia yang tidak salah atas dunia ni. Bermula daripada tu ada lagi bersalah, anak cucu dia lagi bersalah. Jadi anak haraplah kepada sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang dengar, yang baca kitab ini, kalau kita nampak kita salah, tolong betulkan, bukan mencerca dan mengeji. Dan insya-Allah taala saya harap semua tuan-tuan muslimin dan muslimat doakanlah semoga anak dapat keluarkan kitab Penawar Bagi Hati ini di dalam versi bahasa Malaysia dengan syarahnya. Kita ringkaskan kitab ini sedikit dengan bahasa yang mudah, dan anak syarahkan di bahagian nota kakinya dengan huraian-huraian, sedikit huraian, bukan huraian banyak. Kalau huraian banyak jadi besar kitab, orang tak baca pun ya. Kita buat sedikit huraian, dan hadis-hadisnya kita cuba telitikan. InsyaAllah doakan semoga kitab ini dapat keluar dalam masa yang terdekat, InsyaAllah. Jadi dengan tamatnya kitab ini sebanyak 30 siri kitab, InsyaAllah tak lama lagi kita akan keluar dalam bentuk rakaman, dalam bentuk CD, MP3. Muslimin dan muslimat boleh dengar dalam kereta, dengar dalam rumah, dengar mana-mana dalam perjalanan, InsyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita yang akan datang dalam kitab Syekh Abdul Qadir juga. Nama dia Anak Kunci Syurga. Apa nama kita? Anak Kunci Syurga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.